Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini saya nak share sikit berkenaan dengan moratorium. Hari ini malam tadi saya buat moratorium calculator menggunakan Excel. Sebabnya sebelum ni ada orang tanya, kalau ambil sesuai kak, ambil kan, bagaimana pengiraannya kan? Macam mana, berbaloi ke tak berbaloi ke? Sebenarnya nak beritahu, setiap orang mempunyai kes yang berbeza. Sebabnya kita tak tahu loan amount tak ada masalah. Yang masalahnya bila interest. Interest setiap orang berbeza. Lepas tu berapa tahun pinjamannya pun berbeza, akan efek juga nanti berbaloi ke tak berbaloi ke. Dan juga bila loan tu start. So setiap orang kes berbeza. So susah untuk kita cakap dia ni bagus ke, dia ni tak bagus ke ambil moratorium. Sebab ada setengah orang dia kata dia nak ambil moratorium untuk buat melabur, sebabnya interest kan rendah. Tapi kalau kita calculate betul-betul, kalau salah teknik, kemungkinan lebih rugi. So saya modify Excel ni. Bukan Excel ni pun memang dah ada dah calculator untuk loan. Tapi dia hanya untuk basic je lah. Sorry, komputer slow. Yang basic. So saya gunakan yang basic yang ada, saya modify balik. Bagaimana nak kira menggunakan calculator dan ada moratorium. So saya modify sikit malam tadi, dalam 4-5 jam ke saya modify semua formula supaya senang. Selepas ni saya akan share file ni, mungkin setiap orang nanti akan kira sama ada dia berbaloi ke tak berbaloi ke, bergantung pada dia. Sebabnya setengah orang dia malu nak beritahu loan berapa. Sebab ada setengah macam walaupun loan dia rendah tapi interest dia lebih tinggi. Ada sehingga 5%. Dan ada yang loan tinggi tapi tempoh pinjaman dia mungkin 40 tahun. Mungkin ada yang lebih 40 tahun. Sebab kan pada tahun 2009-2010 dulu nak buat pinjaman boleh pergi sampai 40 tahun ke lebih pun boleh. Sejak 2015 ke saya rasa mungkin dia pendekkan hanya 35 tahun je. So setiap kes orang berbeza, dan ada orang yang dah lama pinjaman ni sebenarnya mungkin lebih berbaloi sebabnya dia dah banyak bayar dekat principal. So yang ni adalah calculator. So saya nak tunjukkan macam mana nak guna, dan saya rasa ini adalah yang paling mudah. Contoh, katalah loan kita adalah perumahan adalah 300,000 dan annual interest rate ni bergantung. Mungkin sekarang ni lebih murah kan, ada yang sampai bawah 4% pun ada yang 4.2, ada yang 4.4, dan tapi kalau loan yang rendah ada sampai 4.7, 4.8 pun ada. Actually yang loan rendah yang orang lain pun boleh dapat 6 ke 7% pun ada. Sebab tu saya kata setiap orang berbeza. Mungkin dia berbaloi sebabkan interest rendah, mungkin dia interest tinggi, mungkin tak berbaloi. So katalah kita ambil average 4.4 lah. 4.4 ke rendah lagi ni sebenarnya, tapi tak apa, kita letak 4.4. Nanti kita boleh modify. Loan period kalau standard memang 35 tahun, tapi ada yang sebelum ni ada yang 38 tahun, ada yang 40 tahun, tu bergantung. Katalah kita ambil worst case, kita ambil ada yang 40 tahun. Kita ambil 40 tahun dan kita start loan, kita kata kita start 2010. Sebab waktu tu 2010 rasanya boleh lagi sampai 40 tahun maksimum. So kat sini saya ada buat pengiraan. Kalau standard punya payment schedule dalam 1,300 lah untuk 4.4%. So dia punya tahunannya dalam 480. Okey, so saya ada bagi satu option tempoh. Sebabkan ada setengah bank dia bagi tempoh boleh lanjutkan sehingga 6 bulan. Ada yang bagi bank yang bagi dia tak bagi lanjutkan, cumanya tempoh dia sama, cuma kena habiskan pembayaran tu dalam tempoh yang sama. So dia akan menambahkan komitmen bayaran bulanan lah. So ini saya katakan tempoh yang sama lah. Maknanya kalau tempoh yang sama, kalau bank kata, dia kata 6 bulan free, tak perlu bayar, tapi sebenarnya ada interest. So tapi dia selepas habis moratorium iaitu 1 bulan 10, bank akan kira balik berapa bulanan yang patut dibayar. So ini amount dia 1,369. Tempoh yang sama, so ada peningkatan dalam sini saya kira perbezaannya dalam RM40. RM40 dan deferred interest disebabkan moratorium
Sebabkan delay 6 bulan, kita kena bayar interest dalam 6,000 lebih perbezaannya. So tapi ada setengah bank yang kata boleh extend. Boleh extend pun saya bagi option. So just klik kat sini. Boleh extend 6 bulan, tapi komitmen dia lebih rendah lah. 1,300 ni maknanya perbezaan dalam RM30. Tetapi interestnya akan lebih bertambah. Sebab ini semua calculator ni saya dah modify semua sini. Automatic dia akan cari dekat mana? Dekat 1 April lah. Dia akan kira lah automatic, dan tak ada compound interest semua automatic. Just click in the value je. Tetapi ada yang worst case, ada setengah bank, mostly tak adalah, tapi kemungkinan sebabkan sekarang ni mungkin berbaloi sebabnya PNR masih rendah. So interest hanya 4.4, komitmen bulanan tak bertambah. Tapi bila selepas ni bila ekonomi dah baik ke apa, mungkin OPR ni akan tinggi, akan menyebabkan bulanan bertambah, dan menyebabkan mungkin ada orang kata saya tak mampu lah, saya nak bayar maintain je macam dulu. Nak bayar maintain macam dulu ni dia memang rugi banyak lah. Sebabnya kalau kita maintain bayar macam sebelum ni 1,300 dan kita bayar selepas 1 Oktober pun RM1,329 juga. Interest yang kita bayar dengan berjimat sebanyak dalam berapa jimat dalam, kalau tengok sini dalam 1,000, dalam mungkin tak sampai 6,000 lah. 6,000 yang interest tu dia akan bertambah menjadi 22,000 lebih kurang dan tahunnya instead of kita boleh settlekan dalam 40 tahun, akan menyebabkan payment tu dilajak jadi 503 bulan. Kalau 40 tahun dalam 480 bulan, dan interest pun bertambah lah, sebabkan kita nak maintainkan komitmen bulanan. So adakah dia masih berbaloi? Dia masih berbaloi. Sebabnya masih lagi dalam lingkungan ni, katalah kita dapat saving dalam 6,000. Kita katalah kan, kita nak contoh 6,000. Dan kalau kita disiplin, tak gunakan duit tu untuk benda-benda yang mengarut, kita melabur, contohlah even ASB pun, kita letak 6,000 dekat ASB. Kalaulah kita minimum dapat 5.5% keuntungan setiap tahun, dan kena tahu yang ASB tu compound. Bila compound, saya boleh jangkakan dengan 6,000 kita jimat dekat sini, interestnya kita boleh dapat 30 tahun, boleh dapat dalam 30,000 selepas duit tu beranak lah. Tapi still untung 8,000, tapi 30 tahun lah, still berbaloi. Tapi masalahnya bila kita tak tahu sebenarnya dengan jimat 6 bulan ni, sebenarnya kita telah menambah kita punya hutang sebanyak 22,000 kalau kita maintainkan payment. Kalau kita maintainkan payment. So ada setengah orang guna 6,000 tu mungkin melabur dekat unit trust ataupun saham, dapat 100% pun baru 12,000. Lepas tu dia dah keluarkan, enjoy, aku dah jimat dah 6,000 aku settlekan ni, 6,000 aku ni. Tapi sebenarnya in long term, yang ni saya cakap ni, hakikatnya dia masih rugi. Tapi katalah dia ambil extend 6 bulan je, maknanya 6 bulan je dia revise balik payment semua, interest yang dia perlu absorb dalam 10,000 lebih. So kalau 6,000 dia melabur tahun pertama, ataupun yalah macam orang melabur ni, kadang-kadang dia nak konsisten dan disiplin tu masalah. Sebab even kalau macam ASB loan pun plannya 30 tahun, 3-4 tahun, 5 tahun dah orang terminate, kononnya tak untung ataupun rasa tertipu kan. So kalau baru 5 tahun 10% baru, kalau 5% 300 baru keuntungan baru 2 ke 3,000. So dia dah ambil keluarkan semua, campur-campur dengan duit yang ada, mahu 7-8,000. Sebenarnya dia pun absorb dengan interest yang digunakan untuk ambil moratorium ni adalah sebanyak 10,000 lebih. Masih lagi rugi. Sebab tu kita nak tahu keadaan orang berbeza-beza. Sebabnya contohlah, katalah dia loan dia baru lagi.
Mata lah katanya baru tahun lepas buat loan kan, 2019. So bila tahun lepas baru buat loan, dia punya interest automatic akan bertambah. Sebabnya dia masih lagi baru, dia punya principal dia tolak tak banyak lagi. So sebab tu saya kata keadaan orang berbeza. Kalau interest lagi tinggi, katalah 4.9, tadi 13,000, sekarang dah jadi 16,000. Dan tempoh pun ni, kalau kita maintainkan lagi, maknanya tengok sini, kalau kita maintain payment kan, sebabkan kita ialah bila kita dah bayar komitmen yang tinggi, kita nak tambah lagi interest semua, kita nak maintainkan payment ni, sebabkan setengah orang tak tahu, kata tak apalah kita bayar murah sikit lah. Dia akan drag. Tengok 523 tolak 480 dalam 43 bulan, hampir-hampir kat 4 tahun. Umur kita dah 60-70, kita rasa-rasa dah habis bayar, tapi di bank kata belum habis lagi, hutang cik masih ada lagi. So ada sebabkan yalah, sebelum ni pun ada OPI naik, OPI turun, ada yang just tak nak bayar lebih apa semua kan. So menyebabkan ni ramai yang tak tahu, yang tak tahu dan tak faham. So kalau kita ambil tempoh yang sama, should be lebih berbaloi, tapi dia punya payment setiap bulan bertambah lah compare sebelum ni. So bila interest bila ni pun dalam RM41. So setiap orang berbeza-beza ya. So kat sini kita boleh main lah. Kata kalau loan dia tinggal 30 tahun, loan dia buat 20 tahun je, orang dah tua kan. Loan dia buat 20 tahun, lepas tu dia buat pun loan dia dah lama, 2010. So dia punya interest sebenarnya tak banyak pun, dan dia boleh jimat 700.5 darab dengan 6, 7.6 4 bulan 4,000 lebih. Interest dia baru 3,000 lebih kalau dia bayar sama. Sebab dia walaupun dia dah sepatutnya kena bayar interest yang banyak, tapi sebabkan dia pendekkan waktu yang sebelum ni, so masih lagi sikit lah pembayaran dia. So bergantung pada beza-beza. Kalau dia extendkan 6 bulan, so maknanya interestnya bertambah. Ini kalau ini calculation saya ambil calculator based on non-compound interest lah. So ada access sebelum ni pun dia hanya 40 tahun je, tapi yang ini saya boleh pergi sampai 45 ke 50 tahun. Tapi maksimum saya sebelum ni orang buat 45 tahun. Lepas tu saya buat, sebab kan ada setengah orang dia keadaan yang berbeza. So kat sini kita boleh nampak lah, kalau tempoh dia pendek, sebenarnya lebih berbaloi ambil moratorium. Kalau tak ada guna duit tu untuk kecemasan, kalau kita melabur dengan konsisten dan disiplin, insya-Allah dia lebih berbaloi. Tak percaya kita tengok ni. Katalah kita ambil average, kita ambil loan 35 tahun, kita ambil katalah ada interest, kalau 300,000 mungkin dapat 4.2, mungkin ada yang bawah lagi, tak apa, kita ambil 4.2 pun okey. Dan dia dah beli 2010, dan dia pun kata dia tak ada masalah, sebab sebelum ni pun komitmen 1364, kalau selepas moratorium pun bank akan buat revise, kata just bayar RM1,393. Tapi ni extend 6 bulan. Kalau tak extend, kalau kita ambil yang sama, interest hanya bayar dalam RM5,000 saja. Kita ambil interest yang RM5,000 ni, yang kita berjaya jimat, tak payah ambil prinsipal lah, tak payah kira prinsipal ni, sebabkan kita nak gunakan duit kan, kita gunakan interest saja. Kita kata kita berjimat RM5,000 ni, kita ambil letak dekat retirement, RM5,500, lebih kurang lah, kita ambil lah RM5,000. Disebabkan di 2010 dia dah bayar 10 tahun, tinggal 25 tahun betul dah 2010. Kita roughly lah, sebab kita nak tengokkan macam mana kita punya planning. RM5,000 interest kita ambil defensif sikit lah, ASB kan, tak payah unit trust, tak payah saham. Walaupun orang kata saham ni adalah keadaan yang baik untuk melabur, tapi diperlukan perancangan yang baik dan kawalan risiko yang baik. Kita ambil ni 25 tahun lagi, dan kita tak payah bulan-bulan, kita calculate.
So kalau kita simpan duit 5,000 tadi, kita pergi simpan kat SB pun, by 25 tahun selepas tu kita dapat dalam 19,000 lebih. Compare to kalau kita biar, kita just absorb dalam 5,000. Tapi kalau kita extend 6 bulan, sebabkan kebanyakan bank mungkin ada extend 6 bulan. So jumlah interest campur-campur yang dia campur dengan principal tu dalam 8,500. Tapi kalau kita tengok sini, selepas 25 tahun kita dapat dalam 19,000, tolak dengan 8,500 ke 9,000, dalam kita still ada untung-untungan dalam 10,000. Dan komitmen, still cakap komitmen akan bertambah, tapi dengan RM30 dia mungkin okey lah. Tapi cumanya option, katalah kita tak mampu, kata kita nak maintainkan payment lah, buat 1364 ni. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang RM30 perbezaan pun kita kira kan. Tapi kalau kita maintainkan RM30 ni pun, maknanya interest daripada tadi 9,000 dia naik pergi kepada 15,000. So bila kita simpan pun dekat mana ni, formula 19,000 masih lagi untung, walaupun kita maintainkan payment masih lagi untung. So sebabkan interest dia rendah dan loan dia tak banyak. Katalah interestnya tinggi 4.9 So kalau interestnya tinggi 4.9 dengan tempoh 35 tahun, akan menyebabkan tidak berbalik, walaupun digunakan moratorium tu melabur dekat ASB dan di maintain je panian, dia maintain dia 25 tahun, still tak berbalik sebabnya interest yang dikenakan walaupun by balance nampak macam rendah, tapi still lebih dia sebenarnya rugi. Itu belum kira lagi loan yang kemungkinan dia baru lagi buat, mungkin 2,000 baru buat mungkin tahun lepas. Kalau tahun lepas 4.9, dia dah kena bayar 40,000 tahun lepas. So 40,000 katalah tahun lepas, so dia ada simpan dalam 5,000 lebih dari tadi. Berapa dia? Tadi berapa tahun? 35 tahun, baru ni katalah 34 tahun. Calculate 32,000 kalau disimpan dekat SB yang minimum defensif punya pelaburan, baru dapat keuntungan campur dengan dia baru 30,000. Tapi dia punya interest yang dikenakan adalah 40,000. Sebab tu saya kata susah nak cakap mana yang lebih baik. Tapi kalau duit kecemasan, kalau tak ada duit memang better ambil lah. Tapi kalau nak untuk melabur, konon-kononnya katanya boleh lebih untung sebabkan interest rendah, tak semestinya. Dia bergantung pada masing-masing punya keadaan lah kan, loan itu semua kan. Kalau loan baru banyak lagi interest. Kalau maintain payment, tadi kalau maintain payment, tapi kalau same, kalau kita habiskan juga dalam masa tempoh 35 tahun, masih lagi berbaloi. Maknanya baru 9,000 lebih. Ini peluang yang diambil. Kalau tak mampu extend 6 bulan pun still lagi berbaloi rasanya. Betul, 14,000. Cumanya ada setengah yang ialah bank, mungkin ada bank yang bagi kelonggaran sikit, bahkan tak mampu nak bayar. Itu pun just bayar mana yang kita mampu je kan. Ini kalau kita maintain bayar 40,000 boleh track sampai 33 bulan. So ini adalah generalnya calculation yang saya kira, yang saya buat. Semuanya tak boleh cover sebabkan ada setengah info saya dapat daripada CIMB dengan Persatuan Bank Holiong ke mana, yang mengatakan selepas moratorium bank akan minta untuk bayar interest saja dulu. So bayar yang principal tu mesti kena charge lagi profit kepada yang balance. Tapi kita kena settlekan dalam masa selepas 1/10 tu, kita settlekan profit dulu, dan selepas profit tu baru kita settlekan yang principal tu. So maknanya ada interest nanti akan charge dekat principal yang selepas 1 bulan 10 nanti. So itu saya tak buat lagi. Cumanya ini saya nak beritahu tuan-puan semua boleh calculate sendiri berapa yang puan punya loan, berapa puan punya interest semua, supaya boleh nampak apa hala tujuannya. Jangan fikir nak melabur kononnya kita dapat 5,000 melabur. Contoh kalau kita extend 6 bulan nanti ni contoh contoh yang mungkin ke best home buat.
Dia ambil ni, dia boleh untung interest dalam 6,000. Dia melabur dekat mungkin saham ke, tahun depan dah untung 100%, 12,000. So dia dah keluarkan duit, mungkin dia bayarkan 6,000 tu sikit, dia bayar 6,000 tu, 6,000 tu dia enjoy. So tapi sebenarnya hakikatnya dia punya interest kalau ikut long term dah bertambah jadi 14,000. Kalau 12,000 masih tak boleh cover lagi interest walaupun rendah, contoh. Tapi kalau interest dia rendah 4.0%, kalau setahun dah boleh dapat 100%, okay, bagi payahlah 100%. Kalau saham pun ambil sekarang kat ini pun bertambah lagi. Tapi itulah ini saya nak tunjukkan. So mesti lagi berbalik lah. Kalau siapa-siapa yang ni dapat maintainkan payment, maknanya yalah, kita dah jimat 6 bulan, takkan nak bayar sama-sama kan. Bayar, selepas tu bayar komitmen bulanan yang sama. So kena bayarlah, dia punya komitmen bulanan bertambah sikit lah kan. Dan perlu diingat sekarang ini sebabkan OPR rendah, so interest profit pun masih rendah. So selepas ini mungkin bukan ini saja kenaikannya. Bila OPR naik, interest kita pun boleh jadi sampai dekat-dekat 5% pun automatik interest sebab akan naik. Yang benda yang kita tak nampak. Sebab tu saya nak cakap setiap orang memang kisah berbeza-beza. Okey, nanti kalau berminat nak dapatkan kalkulator ni, sebab saya pun buat malam tadi, mungkin ada few coding yang ada error juga. Kalau ada error nanti just beritahu saja. Dan nak dapatkan ASN ni just pergi ke Telegram saya lah. Saya letak kat situ, nanti just download lah. Ni khas untuk kawan-kawan sebenarnya, sebab itu ada few kawan-kawan tanya berbaloi tak baloi. Ada orang nak melabur kan, nak melabur pun kalau melabur jadi yang dapat untung sikit, sebenarnya untung baru just 50%, tapi dia dah ambil untung sebenarnya kalau long term dia serugi dia dengan interest ni. So kena berhati-hati. Dan okey, yang ini saya okey. Macam saya cakap tadi, keadaan kes berbeza-beza. Nanti tuan-puan boleh gunakan kalkulator ni untuk kira sendiri berapa sebenarnya interest dan apa plan ni nak ambil, maintainkan tempoh pinjaman ataupun nak extend 6 bulan, ataupun ada setengah bank bagi keluaran just maintain je bulanan bayaran. Sebab kita dah komitmen kita tinggi, kita boleh nak jimat, tapi nak jimat tu sebenarnya kita telah rugi dekat interest. So yang memberi impact nanti adalah tarikh pinjaman bermula. Maknanya kalau makin dah lama buat pinjaman, sepatutnya interest tak banyak digunakan. Dan interest kalau makin rendah makin bagus lah. Kalau tinggi, lagi tinggilah interest yang akan dikenakan sebabkan moratorium ni. Dan tempoh pinjaman ni saya cakap selalunya standard orang kira 35 tahun lah. Kalau 40 tahun sebenarnya tak berbaloi, sebab banyak interest yang akan dikenakan. Itu belum lagi yang 45 tahun, sebab ada lagi setengah orang yang 45 tahun. So selepas moratorium ni, terbaiknya adalah tempoh yang sama. So mana kadar asyuran mungkin paling tinggi lah, tapi profit dia untuk interest kita bayar tak banyak, kita tambah sikit je dalam 5,000. Sebab itu pun memang tambahan daripada apa yang patut kita bayar kan, rugilah. So tapi still okey lagi lah kalau kita pandai gunakan duit tu untuk menabung tempat yang lebih baik tulangannya. Dan kalau lanjutkan 6 bulan pun still okey lagi, sebabkan dia punya profit pun just sederhana, dan kadar asyuran pun tak terlalu tinggi dan tak begitu rendah lah, tak seperti sebelum ni lah, tapi still okey lagi lah. Dan kalau boleh jangan kekalkan asyuran bulanan tu, sebabkan kita dah ambil moratorium, kita takut nanti instead of 35 tahun boleh jadi extend sampai hampir 2 tahun, mungkin lebih daripada tu lagi. So akan menyebabkan interest yang perempuan bayar adalah lebih tinggi. Okey, so setakat tu ini saja. Just bolehlah main-main nanti kalau ada apa-apa nak tanya, just mungkin just mesej WhatsApp ataupun mesej kat Facebook je. Kita boleh berbincang, berdiskusi untuk inilah. Sebab saya share ni aja untuk inilah, untuk orang kata PKP tak tahu nak buat apa ni, saya share untuk maknanya untuk beri manfaat kepada orang lain lah kan. Daripada tak buat apa, at least sebenarnya nak buat lama dah, tapi sebelum ni saya ada banyak kerja, bukan banyak kerja lah, saya ada benda yang perlu saya beri komitmen.
Dan dah lama ni alhamdulillah saya dah agak stabil dan boleh buat kerja sikit lah. So nanti saya boleh share dalam Telegram, siapa yang berminat nak kira secara lebih detail dan general lah, general. Basically semua payment hampir macam ni, kecuali ada setengah pen yang dia kata selepas moratorium kena settlekan interest saja dulu. So kalau nak kira sendiri, kalau nak tukar sana tukar sini, ambil masa. So saya gunakan ni, saya habiskan saya masa 3-4 jam malam untuk buatkan. Senang nanti. Kalau untuk saya pun saya senang sebab saya ada banyak loan. So saya pun ada ambil moratorium untuk saya plan untuk sedikit invest dan untuk sedikit saving untuk kerja masalah. Dan saya pun study kat mana yang saya boleh mendapat sikit keuntungan sambil saya buat saving lah. So saya harap sikit sebanyak dapat membantu lah kawan-kawan yang di sana. Okey, ada apa-apa nanti just message, dan terima kasih banyak dan doakan saya dimurahkan rezeki dan doakan untuk wife saya juga lah untuk diberikan kesihatan. Okey, terima kasih.